Baik, bagi mengulas lanjut, saya nak bersama dengan Pensyarah Fakulti Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali kalau kita melihat tawaran merentas parti oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, pelbagai reaksi sudah pun dikeluarkan oleh parti-parti politik yang kebanyakannya menolak tawaran tersebut, khususnya untuk parti pembangkang. Namun bagaimana untuk kita melihat kematangan politik ini diwujudkan dalam tempoh yang tidak pernah kita saksikan pada ketika ini? Kerana ini menuntut bahawa mungkin kita melihat dalam keadaan semasa tidak ada pemimpin ataupun individu ahli politik yang mempunyai majoriti yang cukup pun untuk membentuk kerajaan persekutuan sebagai contoh. Walaupun Lim Guan Eng mengatakan tidak perlu obses dan berfikir siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri, namun setenti perlu diwujudkan kalau kita ingin menukar dan sebagainya. Pada pandangan doktor sendiri, bagaimana untuk kita melihat bahawa tawaran ini merupakan satu penyelesaian terbaru dalam arena politik semasa pada ketika ini? Setiap ahli parlimen dan ahli-ahli politik di Malaysia perlu berjiwa terbuka dan berjiwa besar ketika rakyat berhadapan dengan satu krisis ekonomi dan pandemik yang luar biasa, bukan sahaja di negara kita tetapi ini masalah universal. Maka ahli-ahli parlimen dan ahli politik perlulah mempunyai sifat demikian kerana rakyat berada dalam keadaan sukar dan susah. Maka saya lihat tawaran yang ditawarkan semalam itu berbentuk kerjasama bukanlah kali pertama pernah dicadangkan dan diketengahkan oleh kerajaan yang mentadbir dan pemerintah. Tetapi kita lihat pada tahun 1971 ya, pembentukan kerajaan perpaduan. Kemudian kita lihat selepasnya baru-baru ini bila peralihan kuasa daripada PH pada Perikatan Nasional, muncul satu lagi kerjasama politik dan hari ini kita lihat satu lagi tawaran kerjasama politik itu sebenarnya untuk menyelamatkan rakyat, bagi membantu rakyat keluar daripada kesukaran hidup hari ini. Maka saya lihat ada tindakan-tindakan ataupun penolakan sepenuhnya oleh beberapa ahli-ahli pembangkang itu tidak menunjukkan bahawa itu mereka matang dan berfikir, berbincang terlebih dahulu dan menolak mentah-mentah. Jadi bagaimana rakyat nak mempercayai ya ahli-ahli politik yang punya sikap demikian lepas ini? Kita sangat duka cita dengan tindakan-tindakan tersebut walaupun ia cadangan daripada kerajaan meskipun boleh ditolak oleh pembangkang, tetapi kita masih lagi awal menolak sepenuhnya apa yang dicadangkan oleh kerajaan. Rakyat memerlukan kita, adakah kita membelakangkan kehendak rakyat yang berada di luar sana? Jadi saya nampak ini adalah satu penolakan yang dilakukan oleh beberapa ahli parlimen, penolakan yang bersifat mentah dan sebenarnya tidak boleh diterima oleh pemikiran rakyat. Mereka mewujudkan persepsi-persepsi bahawa penolakan itu berlaku sepenuhnya. Inilah sebenarnya yang rakyat tidak mahu. Rakyat memerlukan satu tindakan kerjasama, perpaduan dalam kalangan ahli-ahli parlimen. Sudahlah kita berpolitik, kita mempunyai masa yang cukup singkat untuk menyelamatkan nyawa, yang menyelamatkan ekonomi dan apa sahaja yang berkaitan dengan kemelut yang melanda negara kita. Ada juga yang melihat bahawa tawaran yang dilakukan oleh Perdana Menteri sudah pun dilakukan oleh pihak pembangkang sebelum ini. Apabila sahaja Perdana Menteri mengumumkan tawaran-tawaran merentas parti seperti ini, reaksi mereka pula melihat bagaimana mereka sudah pun menawarkan sebelum ini. Malah sekaranglah baru PN mahu menawarkan ataupun Perdana Menteri mahu menawarkan. Bermakna kalau begitulah argumen dan juga pertelingkahannya, Doktor, sampai bila-bila pun tidak ada penyelesaian politik dalam konteks politik pada masa kini, pada pandangan Doktor sendiri? Dalam tempoh kita nak merealisasikan ya satu tuntutan daripada pembangkang dan pada waktu yang sama kerajaan juga menghulurkan tangan bagi melaksanakan merealisasikan tuntutan-tuntutan daripada pembangkang, inilah masanya perlu digunakan. Tetapi kita lihat ada beberapa ahli parlimen sebenarnya bermain politik ketika rakyat berada dalam keadaan getir. Maka saya lihat jika ahli-ahli parlimen yang menyatakan sikap sedemikian ya meluahkan penolakan secara sepenuhnya, maka rakyat perlu menilai mereka menjelang PRU15 untuk sama ada memilih mereka semula atau menolak ahli-ahli parlimen yang bersikap demikian. Kita sedang menuju ke arah merealisasikan apa saja tuntutan oleh pihak pembangkang. Tetapi kita lihat politiking yang berleluasa hari ini ya sehingga menyebabkan rakyat itu jemu bosan tentang politik negara, kemudian pembangkang mewujudkan persepsi yang negatif terhadap apa yang ditawarkan. Saya rasa pembangkang kita belum lagi mencapai tahap matang yang cukup jelas. Ya, bukan semua tetapi ada beberapa pemimpin pembangkang yang sepatutnya ya kembali ya kita sebagai seorang negarawan, tambah lagi kita dalam bulan kemerdekaan, inilah masanya kita tunjukkan semangat cinta kepada negara,
kita berkhidmat untuk rakyat, kita menepikan agenda politik sementara waktu. Untuk apa? Inilah untuk rakyat. Doktor, kematangan politik itu adalah apa yang kita mahukan pada ketika ini. Kalau kita melihat dalam konteks politik semasa, tidak ada pun seperti disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak ada pun ahli politik yang boleh menunjukkan mereka mempunyai majoriti. Kerana kita melihat perpecahan itu berlaku. Ini berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri. Bagaimana tu kita melihat kematangan politik itu untuk menerima keadaan konteks politik semasa berbeza dengan politik sebelum ini? Mungkin sebelum ini hanya mengira siapa ada majoriti boleh menjadi pemimpin dan sebagainya. Kini amat berbeza, memerlukan kerjasama bipartisan atau pemberantas parti. Doktor, pada pandangan doktor sendiri. Kita perlu mencontohi Indonesia. Ya, dalam beberapa perkara kita lihat bagaimana Presiden Jokowi menjemput penentang politiknya dalam pemilihan Presiden Indonesia, iaitu Prabowo Subianto, masuk dalam kabinet kerajaan menjadi Menteri Pertahanan. Jadi sikap jiwa besar itu ada dalam kalangan pemimpin Indonesia sehingga mereka hari ini kuat dan utuh dapat memajukan Indonesia. Betul, dalam konteks pilihan raya mereka bersaing secara matang dan mereka sebenarnya menunjukkan bahawa mereka bersaing dalam konteks pemilihan dan apa saja pertandingan pilihan raya, tetapi apabila selesai pilihan raya kita lihat di Indonesia itu semakin semangat jiwa negara Indonesia, ya, kerjasama antara Prabowo dengan Jokowi. Jadi semangat itu ya daripada negara jiran kita bawa ke negara kita hari ini untuk apa? Untuk rakyat kita. Jadi kematangan yang ditunjukkan oleh negara jiran kita itu sebenarnya kita perlu terjemahkan ketika negara kita berhadapan dengan konflik, ya, kemelut dan krisis yang pelbagai hari ini. Sudahlah kita kembali kepada meja rundingan, ya, kita bertelagah tentang politik negara. Rakyat di luar sana belum tentu lagi ada makan hari ini. Ya, kita risau. Ya, kerisauan rakyat itu akan menyebabkan rakyat semakin menjauhkan diri mereka daripada politik. Mungkin satu hari mereka mengadu kepada Sri Paduka Baginda Tuan Agong untuk Sri Paduka Baginda Tuan Agong menggunakan kuasa baginda menerusi Angkatan Tentera bagi menenteramkan politik negara yang berada pada keadaan yang tidak menentu. Kerana rakyat sudah tidak ada pilihan kepada mereka, pada mana lagi mereka mahu mengadu selain daripada Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Kerana ahli-ahli politik selalu bertelagah, tidak ada jalan penyelesaian. Inilah sebenarnya yang merosakkan demokrasi dan keamanan, kestabilan, keharmonian politik negara jika tidak dibendung yang pertelagahan antara ahli-ahli politik di Malaysia.